Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat bertemu lagi di channel Ikram TV dan juga page Dia Sukan. Ceritanya pada hari ini adalah perjalanan Malaysia untuk menamatkan kemarau 11 tahun pingat emas dalam acara bola sepak Dia Sukan C telah pun terhenti di separuh akhir apabila pasukan muda negara tewas kepada tuan rumah Vietnam 1-0 hasil jaringan Kapten Vietnam, saya lupa, tak tahu nama dia, pada minit ke 110 perlawanan. Sepanjang perlawanan Malaysia bertahan dengan begitu baik dan defensive wise Malaysia was so organised, sangat well organised, kalah pasukan Jerman. Tapi satu kesilapan kecil pada minit ke 109 telah menjadi satu kesilapan yang fatal, di mana pemain bek kanan Malaysia Quentin Cheng telah menolak pemain Vietnam. Tak ada angin, tak ada ribut, dia pergi tolak member tu. Lalu pengantin dari Syria tu tak teragak-agak untuk menganugerahkan sepakan percuma. Daripada sepakan percuma tersebut, bola melencong masuk ke dalam kotak penalti, ditanduk oleh pemain Vietnam. Malaysia cuba bangkit lepas gol tersebut tapi gagal untuk menembusi gol Vietnam. Apapun, game dah tamat. Ini tiga perkara ataupun tiga pengajaran, tiga ibrah yang kita boleh ambil daripada perlawanan ni. Kalau nak ikutkan, Malaysia mempunyai kualiti yang mencukupi pada pendapat saya lah untuk melakukan serangan dalam menjana serangan. Sebab kalau nak ikutkan sepanjang separuh masa pertama dan separuh masa kedua, Malaysia boleh dikatakan mempunyai kualiti yang mencukupi untuk melancarkan serangan terhadap gol Vietnam. Sebab dalam separuh masa pertama, walaupun Vietnam menguasai perlawanan, tapi Malaysia boleh dikatakan sebagai pasukan yang lebih berbahaya. Sebab setiap kali melakukan counter attack, serangan Malaysia mampu sampai ke dalam kotak penalti. In fact, panjang separuh masa pertama, Malaysia terlebih dahulu berjaya melancarkan satu shot on target berbanding pasukan Vietnam yang walaupun diorang ni pegang game, buat serangan bertalu-talu, tapi gagal untuk memberi ancaman yang betul-betul ancaman kepada penjaga gol Malaysia Azri Ghani. Masalahnya ialah walaupun kualiti mencukupi, tapi kualiti itu tidak betul-betul dipraktikkan di atas padang. Sebab setiap kali Malaysia berjaya merampas bola daripada pemain serangan Vietnam dan ingin mula melancarkan serangan balas, counter attack itu biasanya tersangkut di bahagian middle third ataupun di bahagian tengah padang. Sama ada hantaran itu dapat dihidu dan dibaca oleh pemain-pemain Vietnam yang selalu juga melakukan pressing di bahagian defensif Malaysia, ataupun hantaran tu memang sloppy passes, seolah-olah hantar bola tu memang tak ada nak cari member dah, aku asalkan selamatkan diri aku. Dan kadang-kadang tu saya tertanya-tanya lah, adakah pemain Malaysia ni dia tahan bola ataupun dia memang passing? Sebab bila lepas bola sampai ke kaki, bola lantunan bola tu terus dalam 5-6 kaki daripada kaki dia, banyak kaki kat situ. Bila selalu hilang bola di kawasan middle third dan ditekan oleh pemain Vietnam, maka pemain Vietnam senang dapat bola. Bila dapat bola, dia orang terus melakukan serangan balas yang sangat-sangat pantas. Tapi itulah, serangan balas pantas tapi tak berbahaya. Nasib baik separuh masa pertama Vietnam memang betul-betul hancur di bahagian hadapan. Cerita dia seperti mana yang semua tahu, kalau kita nak menang sesuatu perlawanan, chances untuk kita menang sesuatu perlawanan akan menjadi lebih tinggi sekiranya kita menguasai bahagian tengah. Jadi silap Malaysia tadi ialah kesilapan di bahagian midfield ataupun bahagian tengah pasukan negara. Kalau kita tengok balik perlawanan tu, 70% perlawanan dimainkan di kawasan Malaysia. Memang betul-betul Vietnam pegang game. Malaysia bertahan dengan begitu solid sampailah gol Vietnam. Selepas Vietnam menjadikan gol, Malaysia cuba melakukan serangan dan serangan-serangan tu bagi saya boleh pergi jauh. Maksudnya, dalam melakukan serangan, bukan setakat pemain di bahagian serangan dan juga bahagian midfield, tapi support daripada dua fullback juga bagus masa melakukan serangan selepas ketinggalan. Jadi persoalannya, kenapa Brad Moloney dia tidak turun dengan sistem permainan yang balance attack dan balance defense? Ini cerita kalau lah, cerita kalau ni semua power kan. Kalau lah Malaysia turun dengan balance attack and defense, saya rasa Malaysia ada chances yang tinggi untuk mendapatkan gol terlebih dahulu daripada Vietnam. Sebab kita ada Nick Akif, walaupun tak berapa nak menjadi pada malam ni, ada Mahir Ajmal dan juga Luqman Hakim. Power tiga orang ni sebenarnya. Tapi itulah, mungkin Brad ni dia terlalu risaukan kualiti serangan daripada Vietnam ni, maka dia aturkan pasukan yang bermain secara ultra defensif. Pun begitu, pada pendapat saya, taktik yang digunakan oleh Brad Moloney dalam perlawanan ni tidak salah jugalah, sebab dia betul-betul mengunci pergerakan penyerang Thailand. Gol pun set piece. Okey lah tu. Bagi saya, pemain terbaik dalam perlawanan ini adalah penjaga gol Azri Ghani. Azri Ghani sepanjang separuh masa pertama dan kedua, dia betul-betul menyelamatkan pintu gol Malaysia setiap kali bola ditujukan tepat ke arah
gol. Bagi saya, apa yang saya nampak, dia pandai baca game, dia pandai baca ke mana bola akan pergi. Lepas tu dia punya refleks pun boleh dikatakan bagus. Ceritanya kalau Azri Ghani ni dah bosan duduk di KL nanti, bolehlah singgah sebentar ke Kota Baru bersaing dengan Ahmad Solehin. Tak salah pun. Orang lagi pemain yang menarik perhatian saya adalah penyerang tinggi lampai Hadi Fayad. Mungkin dengan fizikal yang ada, maka Brad suruh Hadi menjadi bermain sebagai seorang target man, berada shoulder to shoulder dengan pemain pertahanan opponent. Tapi pada pendapat saya, sekali lagi, sebagai seorang yang tak ada lesen pro UEFA ataupun lesen pro AFC, Hadi Fayad boleh improve dari segi off the ball movement. Sebab saya tengok off the ball movement Hadi Fayad sangat-sangat straight line. Dia nak pergi dari point A ke point B, dia pergi straight line sahaja. Terutamanya ketika bola berada di bahagian sayap. Penyerang legenda Kelantan Nor Farhan Muhammad Benten pernah berkata bahawa seorang striker yang bagus ni dia tidak akan statik. Tak kisahlah fungsi dia apa, shadow striker ke, top striker ke, target man ke, fox in the box ke apa ke. Jangan statik. Perlu mengamalkan konsep check in, check out, check in, check out. Barulah boleh mengelirukan pemain pertahanan lawan. Apapun, Hadi Fayad ni muda lagi, boleh dikatakan muda lagi lah, dan dia masih lagi mempunyai perjalanan karier yang panjang kalau pencen bersara pada umur 36-37, dan harap-harapnya Hadi boleh improve lagi sekaligus menjadi penyerang Malaysia yang berbisa pada satu hari nanti. Kali ni kita berpisah dengan serangkap dua pantun. Terbang tinggi si burung merpati singgah sebentar di dahan cemara. Penyokong Malaysia, jangan marah lagi. Kok mana pun kita sokong pasukan kita. Terkedek-kedek itik serati, pulang ke sarang di waktu senja. Janganlah semua bersedih hati, tahun depan kita gegar Kamboja. Okey?